Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara saya? Dengar ke? Okey. Okey, saya akan mula insya-Allah dalam 2-3 minit lagi lah. Sekarang ni 9.32. Saya mula 9.35 lah. 9.35. Okey, kalau saya share apa ni kitab ni memang nampak Nampakkah kitab tu? Cuba dalam komen. Nampak tak kitab At-Tatbiqus Sarfi dia? Kalau nampak kitab tu, okey. Nampak okey okey. Baik. So sekarang ni yang saya share At-Tatbiqus Sarfi pun nampak dan yang suara saya pun jelas Okey. Kalau gitu baik. Alhamdulillah. Okey, saya tunggu seminit lagi lah. Okey, saya akan mulalah. InsyaAllah kelas kita ni dalam sejam lah insyaAllah. Lebih kurang lah. Okey. Okey, baiklah. Jam saya dah 9.35. Kita boleh start Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahimna ma la nafham. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah malam ni saya dapat bersiaran dengan peserta-peserta sahabat-sahabat pelajar-pelajar. Okey. Sekarang ni kalau tengok dekat Facebook tu dah ada dalam 29 orang, alhamdulillah. Okey.
Syukur kerana malam ni kita dapat bersama-sama untuk kita mula pada malam ni, insya-Allah. Kita nak baca kitab At-Tatbiqus Sarfi. So sebelum bermula saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang boleh online pada malam ini, yang boleh bagi sedikit masa, bukan dalam sejam begitu, untuk kita sama-sama bacalah, dapatkan sedikit ilmu berkenaan dengan ilmu saraf. Okey. Dan saya sekarang ni bersiaran dari Kolej Kediaman Uniza. Kolej Kediaman Uniza. Baik. Sebelum saya mula dengan membaca kitab ni, ada beberapa perkara yang saya perlu sebut sebagai mukaddimah. Mukaddimah. Supaya jelas, tujuan, kaedah yang kita akan gunalah sepanjang kita bersama dalam kelas ni. Kelas ni nama dia Talaqqi at FBK. Talaqqi at FBK. Okey, baik. Mula-mula sekali kita kena faham, mula-mula sekali niatlah, yang tu penting sekali. Innamal a'malu bin niat. Okey. Apabila kita nak belajar, nak mengajar, nak belajar, bahkan buat mana-mana amalan sekalipun, yang pentingnya adalah niat. Okey. So sekarang ni niat kita adalah untuk belajar, berkongsi ilmu. Apa yang saya tahu tentang ilmu saraf, saya akan kongsikan. Okey. Kemudian saya juga akan belajar melalui pembacaan saya dan juga soalan-soalan yang mungkin akan ditanya dan sebagainya. Kita sama-sama belajar, sama-sama menambah ilmu. Dan dalam hal ini kita pertama sekali kita kena ikhlas lah. Kita kena ikhlas dan insya-Allah kita istiqamah. Dan saya akan cubalah insya-Allah cuba kalau seistiqamah mungkinlah untuk buat kelas ni setiap seminggu sekali sehinggalah kita dapat khatam kitab ni. Kitab ni kalau tengok pada muka surat dia tak banyak. Dia lebih kurang dalam kalau sekali dengan Fihris tu 221. Maknanya 200 muka surat je. Orang yang baca kitab Sahih Bukhari bertahun-tahun, berbelah-belah tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun khatam. Bahkan ada tempat-tempat pengajian tu sampai 2-3 kali khatam Sahih Bukhari. Kita ni kitab yang 200 muka surat ni, insya-Allah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan pada kita, bagi kesihatan pada kita, bagi peluang pada kita supaya kita dapat sama-sama baca dan sama-sama dapat manfaat ilmu dan sebagainya. Okey. So nama perkara pertamanya adalah niat kita. Kita kena ikhlaskan dan kita minta dengan Allah supaya kita dapat istiqamah. Okey, yang kedua, kenapa tujuan kelas ni? Kenapa Ustaz? Kenapa saya buat kelas ni? Okey. Of course lah tujuan utamanya adalah untuk kita kata perkongsian ilmu lah. Tetapi tujuan khususnya sebenarnya, masing-masing saya rasa sebahagian daripada yang live bersama dengan saya pada malam ni, saya rasa adalah pelajar-pelajar ijazah sarjana muda pengajian bahasa Arab Fakulti Bahasa dan Komunikasi Uniza. Di mana dalam ijazah ini kita ada subjek ataupun kursus iaitu kajian teks morfologi ar-rajihi. Kajian teks morfologi ar-rajihi. Jadi untuk pelajar-pelajar BAS sebenarnya ia adalah untuk kita kata review balik lah, ulang kaji balik ilmu yang kita dah belajar dah dulu. Mungkin kita lupa ataupun mungkin pada masa kita belajar dulu mungkin kami pensyarah ni tak dapat nak baca kitab tu sepenuhnya. Kita hanya mungkin kongsi perkara-perkara yang penting sahaja kan, sebab kita hanya ada 14 minggu. Mungkin dalam seminggu hanya ada 4 jam sahaja, 2 jam kuliah, 2 jam tutorial. So tujuan kelas ni dibuat ni supaya kita, khususlah kalau untuk pelajar-pelajar BAS, Bachelor of Arabic Studies, FBK, kita ulang kaji. Ulang kaji. Sebab saya akan baca satu-satu ni. Namakan Talaqqi kan, saya akan baca satu-satu. Saya akan baca satu-satu dengan barisnya. Sebab itulah orang yang live yang nak belajar ni kena ada kitab ni, At-Tatbiqus Sarfi ni. Kalau boleh kitab dulu yang pernah digunakan dulu tu, dan saya rasa Ustaz harap masih ada lagi. Buka balik kemudian buat catatan. Orang yang tak ada kitab download
dekat internet, kemudian print dan buat catatan, tulis. Ada satu buku khusus untuk mencatat maklumat-maklumat dan ilmu-ilmu yang kita akan dapat nanti. Jadi itu yang pertama, iaitu untuk kita review baliklah kalau tujuan khusus kepada pelajar-pelajar PAS. Adapun pada pelajar-pelajar yang bukan BAS, yang bahasa Arab, terkira sama ada pelajar FKI di Uniza atau di mana-mana sahaja yang live bersama-sama dengan ustaz, bersama-sama dengan saya, maka kita sama-sama belajarlah. Mungkin kita pernah belajar dahulu ilmu sarf, kan? Mungkin dulu tak khatam ke contohnya, ataupun belajar sikit je ke. Okay, so sekarang ni peluanglah untuk kita baca start daripada awal semula. Okay. Baik, itu yang pertama, tujuan kenapa kelas ni saya buat. Okay. Secara umumnya dia lebih kepada perkongsian ilmu lah. Okay. Yang kedua, apa medium kelas ni? Okay. Oleh kerana tujuan kelas ni adalah untuk menyampaikan ilmu, dan kita semua ni adalah semua orang yang bukan native speaker, maknanya semua kita orang Melayu, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Jadi medium kelas ni of course lah memang dalam bahasa Melayu lah. Sebab sekarang ni kita bukannya nak belajar kemahiran bahasa, tapi kita nak belajar anil lughah, tentang bahasa. Maka apabila kita nak belajar tentang bahasa tu, pada pandangan saya tak ada masalah kalau kita nak guna bahasa Melayu, sebab kita nak supaya ilmu tu sampai sepenuhnya. Dan untuk pengajar diri saya yang bukan Arab ni pun guna bahasa Melayu tu sedaplah sikit nak syarah, kan. Kalau guna bahasa Arab tu ambil masa nak mikir, kan. Okay. Jadi medium kita adalah bahasa Melayu sepenuhnya. Cuma kalau sekali-sekala kita nak guna bahasa Arab, tak ada masalah. Kalau nak tulis soalan dalam bahasa Arab pun tak ada masalah. Ustaz akan jawab ke Melayu lah. Okay. Baik, itu yang kedua, medium. Baik, yang ketiga, apa kaedah yang kita akan gunalah. Jelas daripada tajuk program kita ni, iaitu talaki. Dan semua orang tahu talaki ni macam mana, kan. Talaki ni maknanya kita secara prinsipnya, kan, memanglah murid menghadap guru, kan. Macam talaki musyafahah baca Quran tu, kan, kita menghadap guru. Sekarang ni memang kita ada proses menghadap lah, kan, tapi online, tak apalah. Dan kita ada kitab, kita baca satu-satu. Macam talaki Quran tu, kan, baca satu-satu, diperdengarkan satu-satu. Maka yang ni saya akan baca satu-satu, start daripada tajuk kitab lagi, satu-satu dengan barisnya, insya-Allah, supaya dia jadi talaki betul-betul. Jadi talaki betul-betul. Supaya kitab tu memang kita khatam. Macam orang belajar di pondok, kan, yang khatam kitab-kitab berapa kali kitab, dia khatam tu, kadang-kadang tu kitab yang kecil, kitab yang besar, dia baca satu-satu, dia tobik satu-satu. So benda tu dah yang kita cuba nak, kita cuba nak praktik lah. Nak praktik, ya. Okay. Baik, justru sebab itulah saya pesan tadi, orang yang dah ada kitab, boleh buka kitab masing-masing. Tapi orang yang belum ada kitab, nanti boleh cari kitab ni, At-Tatbiqus Sarfi, karangan Dr. Abduh Ar-Rajihi, dan boleh print lah, print dan buat catatan. Okay. Baik, selesai mukaddimah. Okay, dalam 10 minit juga tu mukaddimah tu dah. Sekarang ni 9.45. Okay. Mukaddimah yang kedua pula. Tadi mukaddimah tentang ni, kelas ni. Okey, mukaddimah yang kedua ni adalah berkenaan dengan ilmu saraf. Berkenaan dengan ilmu saraf. Baik. Satu soalan saya nak tanya. Okey. Kalau orang tanyalah, ilmu bahasa Arab ni banyak, kan? Ulumul lughah al-arabiyah banyak. Okey. Tapi hak asasnya tu ada berapa? Yang asas ilmu bahasa Arab tu ada berapa? Siapa-siapa yang pernah baca status saya sebelum ni, pada pertengahan bulan Jun. Pertengahan bulan Jun saya ada buat satu status. Saya ada buat satu status berkenaan dengan perkara ni. Okey. Siapa-siapa masih ingat, boleh tulis di ruangan komen. Okey.
Tapi boleh baca balik status saya nantilah untuk lebih detail. Cuma saya nak bagi tahu bahawa ulumul lughah al-arabiyah yang utamalah yang asas. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok dalam sesetengah rujukan sumber memang banyak ada yang sebut sampai 11. Berbelah-belah. Okey. Tapi hak yang asasnya adalah 6 saja, 6. Hak yang lain itu adalah yatafarra' minhu. Yang dia memang dia pecahan daripada yang 6 ni. Apa dia? Mula-mula sekali fiqhul lughah. Yang kedua al-aswat. Yang ketiga as-sarfu, yang keempat an-nahwu, yang kelima al-balaghah, dan last sekali yang keenam ialah sina'atus syi'ri, ilmu al-arud wal qafiyah tu. Okey? Saya ulang balik. Mula-mula sekali fiqhul lughah, boleh tulis di ruangan komen. Mula-mula sekali fiqhul lughah. Yang kedua al-aswat, ilmu al-aswat, ilmu fonetik, fonologi tu. Okey? Yang ketiga as-sarf, ilmu yang kita nak baca ni, buku ni. Dan yang keempat an-nahwu, yang kelima al-balaghah, dan yang terakhir yang keenam ialah sina'atus syi'ri. So ilmu naqd, al-adab, al-ma'ajim ke apa semua yang kita belajar dalam sukatan bahasa Arab kita tu, ijazah sarjana muda bahasa Arab kita tu semua ialah dia duduk di dalam 6 ini. Dalam 6 ilmu ni. So kita akan baca ilmu yang ketiga. Kalau ikut pada susunan tadi. Ilmu yang ketiga iaitu ilmu sarf. Dan yang keempat baru mari ilmu nahwu. Dan kita akan baca nanti bagaimana almarhum Dr. Abduh Ar-Rajihi menyebut tentang perkara ni. Mana dulu? Sarf dulu ke nahwu dulu? Kita akan baca. Okey. Tu yang pertama. Okey. Mukadimah yang pertama. Okey. Jelas ni? Okey. Mukadimah yang kedua yang Ustaz nak share juga. Dia berkait juga dengan kitab ni. Kenapa berkait, Ustaz akan sebut ke dia. Okey. Ulama menyatakan bahawa di sana ada 4 buah kitab. Dia punya istilah dia kata kutubun ulifat ala ghairi mithalin sabiq. Apa maksud dia? Kitab-kitab yang disusun, yang dibuat, yang ditulis tidak mengikut contoh yang terdahulu. Maknanya metodologi tuan tu bila dia tulis kitab tu dia memang tersendiri. Dia tidak ikut style kitab tok guru dia tidak ikut style kitab orang lain tulis, tidak. Tapi dia tulis tu memang ikut metodologi dia sendiri. Menjadikan kitab tu kitab yang hebat daripada sudut metodologi dia. Sampai dikategorikan sebagai kutubun ulifat ala ghairi mithalin as-sabiq. Apa dia? Kitab apa dia? Okey. Yang nombor 1 Al-Kitab. Tajuk kitab tu adalah Al-Kitab. Kitab karangan apa? Karangan Sibawai. Semua orang tahu. Al-Kitab. Dia buat alif lam. Al-Kitab. Itu memang kitab yang orang yang dalam bidang bahasa Arab memang semua tahulah. Okey. Baki laginya pernah baca, pernah balik ke, pernah jumpa, pernah tengok ke tidak tu je. Tapi kitab tu memang kitab yang memang sangat-sangat muktamad, yang memang diterima dalam ilmu pengajian bahasa Arab. Karangan Sibawai. Sibawai ni tak adalah Tok Guru yang paling besar sekali lah. Semua orang kenal dia. Okey. Yang kedua, kitab apa? Kitab Al-Khasa'is. Al-Khasa'is. Okey. Karangan siapa? Karangan Ibnu Jinni. Ibnu Jinni. Bukan anak jin, bukan dah. Ibnu Jinni. Jinni tu nama ayah dia, Jinni. Dalam IC dia lagi tu, dalam surat beranak dia lagi tu, Jinni. Dan dia bukan asal, bukan orang Arab. Dia mari daripada, dia orang Rom. Orang Rom. Dan dia memang mamlukan dah, asalnya hamba. So Ibnu Jinni ni macam kalau kita mudah faham, dia tu asal dia muallak lah. Dia muallak. Dia lahir di kalangan bangsa Arab dan dinisbahkan kepada satu kabilah Arab. Lepas tu dia memang Arab lah. Dia memang jadi orang Arab dah. Cuma dia punya darah dia tu ayah dia tu mari daripada Rom. Okey. Batu nama ayah dia tu Jinni. So Ibnu Jinni. Okey. Dan memang ulama yang masyhur dalam bidang apa? Dalam bidang saraf. Dan kalau kita belajar sejarah nahwu, dia masuk dalam kalau ikut pada silibus bas kita lah, saya ingat Ustaz pernah ajar dulu yang dia tu masuk bawah madrasah Baghdadi kalau Ustaz tak silap. Okey, saya rasa pelajar-pelajar mungkin masih ingat lagi kan. Okey.
So Ibnu Jinni Al-Khasa'is itu ilmu tentang saraf. Okey, yang Al-Kitab tadi ilmu tentang bahasa Arab. Okey, nahwu ada, saraf ada, dia campur. Okey. Yang ketiga, kitab yang ulifat ala ghairi mithalin sabit ialah Asasul Balaghah. Asasul Balaghah, iaitu kitab karangan Al-Imam Az-Zamakhsyari. Asasul Balaghah. Yang ni kitab dalam bab ilmu apa? Ilmu balaghah. Okey. Al-Imam Az-Zamakhsyari ni dia mari selepas Abdul Qahir Al-Turjani yang dikira, yang dianggap, yang diiktiraf sebagai bapa pengasas ilmu balaghah. Daripada sudut dia lah orang yang mentaqaid. Taqaid ni dia buat kaedah. Dalam kitab dia Dalailul I'jaz dengan Asrarul Balaghah. Okey. Dan yang last sekali ialah kitab apa? Kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib. Karangan siapa dia? Karangan Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham yang syarah apa yang tulis syarah kepada apa ni Alfiyah Ibnu Malik tu kan. Dalam silibus bas pun ada kan kitab tu Awdahul Masalik. Karangan Ibnu Hisham. So Ibnu Hisham dia buat satu kitab, nama kitab tu Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Kitab tu, dan dia punya metodologi dia tu memang berbeza dengan kitab nahwu yang lain. Okey. So kalau nak tahu apa metodologi ni, kena pergi cari. Gitu. Kalau kita ni orang yang belajar bahasa Arab, ustaz kata wajib lah, wajib boleh tak? Wajib. kena buka tengok kitab ni. Boleh. Selfie tak apa, lepas tu bubuh dalam Facebook tak apa, buat status ke. Tak. Maknanya paling kurang sekali bukalah kitab ni. Sebab kita adalah pelajar, orang yang belajar bahasa Arab. Kita buka tengok, oh ni macam cuba baca, cuba tengok. Dan tengok di mana, kenapa ulama mengkategorikan dia sebagai satu buku yang unik. Okey. Tapi kenapa ustaz sebut ni? Kenapa ustaz sebut ni? Kerana Ibnu Jinni dia. Sebab apa? Kerana apabila kita baca tentang sejarah hidup pengarang kitab At-Tatbiqus Sarfi ni, Dr. Abdul Ar-Rajihi, dia adalah orang yang yang sangat terkesan dengan Ibnu Jinni. Sangat terkesan dengan Ibnu Jinni. Ibnu Jinni dia mengarang banyak kitab dalam saraf ni. Okey. Dan juga dalam ilmu fiqhul lughah dan sebagainya. Okey. Salah satu kitab dia yang masyhur ialah kitab Al-Munsif ala tasrif Al-Munsif ala tasrif. Kitab Al-Munsif ni kitab yang syarah kitab tasrif yang dikarang oleh Al-Mazini. Al-Mazini ni ulama yang masyhur dari kalangan ulama Basrah, yang dia tu tabaqah yang ke-6, dia selepas Sibawai. Dia buat satu kitab saraf. Okey, dan kalau ikut pandangan ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa dia adalah pengasas ilmu ilmu saraf dari segi apa? Dari segi dia buat satu buku yang khusus tentang saraf sahaja, tidak bercampur dengan ilmu nahwu. Al-Mazini tadi tu. Okey. Ada pandangan lain kata Abu Muslim Al-Harra, itu ada banyak pandangan lah. Tapi ala kuliah ada pandangan yang kata Al-Mazini ni dia mengarang satu buku saraf sahaja, tidak bercampur dengan ilmu nahwu, yang mana ulama-ulama sebelum tu biasa dia akan campur antara ilmu nahwu dengan ilmu saraf. Tapi dia tidak, dia afroda. Dia buat keluar ilmu saraf tu, dia buat satu buku, maka sebagian ulama kata mengiktiraf dia sebagai orang yang pertama sekali yang buat buku saraf. Okey, berasingan daripada nahwu. Maka buku dia ni disyarah oleh Ibnu Jinni dengan nama Al-Munsif. Dan semua buku-buku ni Ustaz rasa boleh download di internet, ada PDF. Okey. Dan Abdul Ar-Rajihi, tuan kitab kita At-Tatbiqus Sarfi ni, almarhum Abdul Ar-Rajihi, dia terkesan dengan Ibnu Jinni. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sejarah Abdul Ar-Rajihi ni, kalau Ustaz baca sedikit sejarah dia, Dr. Abdul Ar-Rajihi ni, dia lahir pada 2 hari bulan 10 tahun 1937. Tahun 1937, dan dia tamat BA dia, BA dalam sastra di Universiti Iskandariyah Mesir pada tahun 1959. Okey. Dan apabila dia tamat saja BA, dia jadi tutor
Ya, dia jadi tutor di Jamiah Iskandariyah tu, tempat dia belajar BA tu. Dia jadi tutor dan dia sambung master di situ, dan tajuk tesis dia adalah Manhaj Ibnu Jinni. Manhaj Ibnu Jinni fi kitabihi Al-Muhtasib. Bukan kitab Al-Musih yang saya cerita tadi, kitab lain. Al-Muhtasib. Tapi dia adalah berkenaan dengan Ibnu Jinni. Dan ini adalah antara faktor, apabila kita baca tentang sejarah hidup almarhum Dr. Abdul Ar-Rajihi, faktor yang mengapa dia sangat terkesan dengan Ibnu Jinni dalam bab sorof. Okey, kerana itu memang kajian dia di peringkat master. Okey. Kemudian pada tahun 19, yang tu pada tahun 1963 dia dapat master. Kemudian tahun 1967 dia dapat PhD. PhD. Kemudian dia jadi pensyarah kanan, pensyarah pensyarah Profesor Madya. Akhirnya pada tahun 1977, maknanya 10 tahun selepas dia dapat PhD, dia menjadi profesor penuh lah, 1977. Okey. Dr. Abdul Ar-Rajihi. Saya rasalah saya sebenarnya biografi dah. Riwayat hidup ni, biografi Dr. Abdul Ar-Rajihi ni memang kita boleh baca dengan mudah lah di internet tu. Dan kalau boleh saya nak minta pelajar-pelajar ustaz baca bacalah dia punya sejarah hidup dia, sebab apabila kita baca, kita akan bukan hanya sekadar baca, kita ambil pengajaran dan iktibar daripada perjalanan hidup dia, bagaimana dia menuntut ilmu. Kalau kita baca, memang Dr. Abdul Ar-Rajihi ni dia memang hafal Quran lah, dia memang hafal Quran. Lepas tu dia ada halaqah Quran di rumah dia. Halaqah Quran tu bukannya tajwid, tidak, tapi halaqah dia syarah Quran. Mula-mula macam ni. Dia cerita pasal bahasa sikit dulu. Kemudian dia akan ambil ayat Al-Quran, kemudian dia akan hurai dari sudut bahasa, semualah saraf ke nahwu, ayat-ayat Quran tu. Okey. Dan dia punya kelas dia tu berjalan mungkin sejam, 2 jam, 3 jam, kadang-kadang sampai ke malam. Itu tentu. Sebab cintanya dia tu kepada ilmu tu. Bukan macam kita dah. Kita ni awal-awal sebut dah, okey, kelas kita sejam, kelas kita 2 jam. Dia tak. Bila buat kelas tu, tengok, okey, kadang sejam, kadang 2 jam, kadang 3 jam, ataupun mungkin sampai ke petang, ataupun sampai ke malam. Tapi dia punya halaqah itu memang berkala lah di rumah dia. Berkala di rumah dia. Okey. Dia ada ramai anak murid. Kemudian dia ni memang Masya Allah lah, kita kata antara orang yang kita kata mutadayyin lah, dan yang soleh lah. Okey, Dr. Abdul Ar-Rajihi ni. Okey. Tak apalah, kalau nak share tentang sejarah hidup dia ni banyak lagi sini, tapi masing-masing rasa boleh baca sendiri lah. Dia meninggal pada hari Isnin 26 hari bulan 4 tahun 2010. Tahun 2010, 10 tahun yang silam. Okey. 26 hari bulan 4 2010, dan umur dia ketika dia meninggal adalah 73 tahun. Dan kalau boleh satu benda yang Ustaz nak share, yang dia ni memang selepas subuh dia memang akan baca Quran setiap hari lah selama sejam. Ini ikut pada riwayat anak murid dia lah, nama dia Dr. Mahmud Abdul Samad. Okey. Memang setiap hari dia baca Quran pagi sejam dah. Okay, dan dia memang hafal Quran lah. Dan dia memang kaji Quran. Okay, kita kenal dia tu dengan bahasa, tapi dia ada kitab-kitab dia tentang i'rabul Quran. Bahkan dia ada kitab yang dia tulis tentang Abdullah ibnu Mas'ud. Ustaz cuba cari kitab tu, tapi dekat internet tadi nak download. Okay, boleh ya? Baik, tu sedikit tentang Abdul Ar-Rajihi almarhum rahimahullah. Okay, baik. Okey, kita masuk kepada kitab dah. Okey, kita ada setengah jam lagi. Okey. Masih saya nak cek dulu apa benda-benda yang saya nak sebut. Okey, tak ada kot. Okey. So kita baca kitab dah. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama kitab kita ni At-Tatbiq As-Sarfi. Okey. Dr. Abdul Ar-Rajihi almarhum rahimahullah, dia ada satu kitab lagi yang bukan tajuk dia, iaitu At-Tatbiqun Nahwi. At-Tatbiqun Nahwi. Kitab dia juga. Okey. Muallif yang samalah, kitab At-Tatbiqun Nahwi. Cumanya kalau tanya hak mana dulu, dia karang. Dia karang At-Tatbiqus Sarfi dulu ke dia karang At-Tatbiqun Nahwi dulu? Siapa boleh jawab? Dia karang kitab At-Tatbiqun Nahwi dulu. Dia karang kitab At-Tatbiqun Nahwi dulu. Kita boleh detect mana tu? Apabila kita baca mukaddimah dia dalam kitab At-Tatbiqus Sarfi. Kita baca mukaddimah dalam At-Tatbiqus Sarfi, kita jumpa ayat yang dia kata dia telah sebut di dalam kitab dia At-Tatbiqun Nahwi. Jadi kita assume yang dia karang kitab At-Tatbiqun Nahwi dulu lah kot. Okey. Tak apalah, hak mana dulu pun tak kisahlah. Okey. Itu dah satu persoalan je. Tetapi kitab At-Tatbiqus Sarfi ni pengarang dia sama dengan At-Tatbiqun Nahwi. Dan kenapa kitab ni? Kenapa kitab ni? Apa kita kata lebihnya kitab ni? Sebab dia adalah pada perkataan tatbik dia tu. Pada perkataan tatbik dia tu. Kita sekarang ni kita tahu bahawa Dr. Abdul Ar-Rajihi ni adalah ulama besar di Mesir. Kurun ni yang memang Masya Allah sebaris dengan ulama-ulama bahasa yang hebat ramai di Mesir tu. Kita tak nafi memang ramai. Okey. Dan kita siqah dengan ilmu dia. Kita fiqah dengan ilmu dia. Dan kita tahu dan kita percaya, kita yakin bahawa dia memang dah kaji sepenuhnya tentang ilmu saraf, dan dia melihat bahawa ilmu saraf ni ada tajuk-tajuk yang memang dia ada dalam kitab, tetapi dari sudut tatbiqi untuk kita ni, orang yang bukan Arab ni, contoh utamanya, yang kita duduk guna seharian, yang kita duduk guna di sekolah, di universiti, yang kita duduk guna dalam karangan, dalam insya' dan sebagainya, kita nak bagi ucapan dan sebagainya, nak mengarang, nak menterjemah tu, dia bukan ke semua tajuk. Dia hanya ada tajuk-tajuk tertentu sahaja yang kita perlu menguasai. Maka dia telah buang tajuk-tajuk yang tidak penting. Maka dia kata, dalam buku aku ni lah dia tajuk yang kamu perlu belajar untuk kamu tatbik. Sebab kita belajar bahasa Arab ni untuk kita tatbik kan? Kita tatbik. Maka kita siqah dengan ilmu dia. Maka dengan sebab tu kita percaya bahawa apa yang dia bubuh dalam kitab dia ni memang dia dah saring dah. Dia dah saring, dia bagi pada kita. Hak ni saja, hak yang perlu kita faham, baca, faham dan kuasai. Sebab itulah kitab ni saya pilih untuk kelas ni. Dan sebab itulah kitab ni nama dia At-Tatbiq As-Sarfi. Jelas ni? Okey. Okeylah, saya nak tanya dah satu lah. Okey, nama kitab At-Tatbiq As-Sarfi. Kalau orang tanya apa i'rab dia? I'rab dia tu, At-Tatbiq tu mubtada' as-sarfi khabar ke? Ke ni mudhaf-mudhafun ilaih ke? Ni sifat mausuf ke? Ni memang sifat mausuf kan? Bukan mudhaf-mudhafun ilaih. Dia ada ya'un nisbah tu kan? Tapi i'rab dia apa? Ingat ni Ustaz sebut, saya nak sebut dah. Ingat sampai bila-bila. Okey, ingat sampai bila-bila. Okey. I'rab dia adalah At-Tatbiqus Sarfi ni adalah khabar kepada mubtada' yang mahzuf. Iaitu hadza. Seolah-olah macam kita kata, ni kitab Tatbiqus Sarfi. Hadza At-Tatbiqus Sarfi. Dan itulah dia i'rab untuk kesemua tajuk-tajuk. Tajuk tesis, tajuk buku, tajuk bab. Kan? Tajuk bab, bila kita tulis tesis kan ada tajuk bab kan? Tajuk fasal ke apa ke semua tu. Tajuk-tajuk tu i'rab dia begitulah. Dia ada mubtada' tapi mubtada' dia tu mahzuf, takdir dia hadza ataupun hazihi, melihat kepada khabar itulah muzakkar ke ataupun muannas. Okey. Alif Ad-Doktor Abdul Ar-Rajihi. Okey, buku yang Ustaz download, yang saya download daripada internet ni, buku ni dia tulis Ustazul Ulum Al-Lughawiyah Al-Musa'id. Mungkin pada masa ni buku ni dia cetak ni dia
dia apa ni, mungkin pada masa tu dia masih lagi Profesor Madya lah kot, ataupun assistant professor. Okey, tapi Ustaz sebut tadi yang pada tahun 1977 tu dia dah apa, jadi profesor penuh. Okey, dia pernah berkhidmat di dua universiti, satu Jamiatul Iskandariyah, satu lagi Jamiah Beirut Al-Arabiyah. Okey, Beirut tu tempat yang berlaku apa, letupan baru ni lah, minggu lepas ya, letupan mercun. Mercun ke apa, bukan baja dah, baja. Okey, mungkin sebahagian daripada kita pernah sampai ke tempat-tempat ni dah. Okey, Darun Nahdah Al-Arabiyah Littiba'ati wan Nashri ni apa ni, penerbit. Okey, kita tengok satu-satu Okey. Jami'ul Huquq Mahfuzatun, Jami'ul Huquqi Mahfuzatun. Maknanya hak cipta terpelihara lah untuk Darun Nahdah Al-Arabiyah. Okey. Baik, itu dia punya alamat dia. Tengok dia tulis telefon orang Arab, telefon. Okey. Barqiyan, telefax. Kadang dalam kitab ni, kadang kita kadang bila kita baca kitab tak kita baca, tak kisahlah. Tak lama ke kitab baru tak. Kita baca, kita tengok belaka dah. Kita tengok belaka tu, kadang kita boleh ambil dia punya kalimah-kalimah dia yang orang Arab guna tak, dan sebagainya. Ya. Okey. Boleh. Tak apalah, ni kita just go through saja. Okey. Apa dia jatuh halih tu? At-tatbiqus sarfi tu. Jatuh halih tu. At-tatbiqus sarfi. Okey. Muqaddimatun. Okey. Boleh kita start sini. Muqaddimatun. Okey. Ustaz Rehat semini. Okey. Muqaddimatun. Ay hadhihi muqaddimatun. Dari segi arah dia. Okey. Bismillah. Baik, saya baca. Okeylah, bersedia dah? Okey, muka kitab masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani, selawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad dan ke atas keluarga, ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Okey, kalimah sahbun ni, okey. Satu benda yang Ustaz nak pesan dah. Sebab Ustaz sepanjang mengajar, okey, kadang Ustaz detect apa ni, kesilapan lah dalam kalangan pelajar yang penggunaan perkataan sahabat-sahabat tu kan. Melayu kata sahabatku, dia bertulis sahabati, ya sahabati ke, ya sahabi ke apa dah. Kita kena tahu. Okey, kalimah sahbun ni adalah kalimah jamak. Okey, kalimah jamak. Okey, jamak kepada apa? Jamak kepada kalimah mufrad dia adalah sahibun. Sahibun. Okey. Sahibun ni dia boleh mari dengan makna kawan kita lah kan. Okey. Contoh kita kata hadza sahibi. Ni kawan aku. Ni saing aku. Teman aku. Okey. So kalimah sahib tu dia juga boleh mari dengan makna tuan. Kalau kita kata sahibud dar, tuan rumah. Contoh kalau kita tanya, okey, man sahibu hadzal qalami? Kita tanya, man sahibu hadzal qalami? Siapa tuan pen ni? Pen ni ada kan? Okey. Kita boleh guna perkataan tu sahib dengan makna tuan punya. Nah, okey. Tapi dalam konteks ni sahib ni maknanya kawan. Okey, teman. Maka jamak dia ada tiga. Ada tiga ke empat. Okey, boleh rujuk kamu lah. Tapi yang saya ingat, okey, yang pertama sah ni, sahbun, jamak. Satu ashab,
satu sahabah, satu lagi sahabah. So 3 dah. Sahbun, ashab dengan sahabah. 3 ni. So jangan guna 3 ni untuk mufrad. Contoh hadza sahabati, hazihi sahabati ke. Ni kawan. Jangan buat kesalahan tu. Nah, ingat. Kalau nak kata okey kawan perempuan saya hazihi sahibati. Ada yang guna hazihi rafiqati, hazihi zamilati ke, ikutlah. Okey. Walaupun di sana tu memang ada kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang beritahu sebenarnya dia ada beza di antara apa? Zamil, sadiq dengan sahib. Ada yang kata zamil tu dia macam colleague maknanya apa? Kenalan kita. Contohlah, katakanlah kita kerja di pejabat kita ni, okay, kita ada berapa orang staff? 100 orang staff. Kita tahu, okey tu staff bahagian tu, staff bahagian ni. So, kalau biasa kita akan guna istilah zamil lah, zamil. Maknanya, tu ialah orang yang memang kenalan kita, yang mungkin tak rapat dengan kita, tapi dia tahulah kita. Biasa jumpa kapten ke, mana-mana angkat tangan. Tapi dia tu sadiq ke? Mungkin tak lah kan, bukan kawan rapat. Sahib ke? Mungkin tak tidak. Nah, gitu. Tapi kalau kita nak pukul rata, kita kata okeylah kawan-kawan, kita apalah. Tu just furuq lughawiyah. Okey, waktu ada bab lain pula lah kalau kita nak lebih detail. Ala kulli sini yang Ustaz nak fokus ialah kalimah sahbun tu. Jangan kita buat kesalahan. Kita tahu malam ni sahbun tu adalah jamak kepada sahib, dan jamak sahib ni ada 3 lah. Ashab, sahabah dan juga sahbun. Kalau tak silap ada selagi suhbah. Boleh rujuk kamu yang tu. Okey. Baik, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Okey, tengok. Apabila kita guna wa ba'du, maka ayat yang selepas tu kita kena bubuh fa. Nah. Falaqad. Jangan lupa yang tu. Sebab tu dalam khutbah Jumaat kan, biasa kita dengar kan. Lepas tu imam kata amma ba'd faya ibadallah. Amma ba'du faya ibadallah. Ada huruf fa. Tu wajib ubur tu. Kalau tak ubur tu salah. Okey. Falaqad. Okey. Baik, falaqad fahimal qudama'u darsas sarfi fahman sahihan hina ja'aluhu ma'an nahwi ilman wahidan. Dia kata sesungguhnya fahimal qudama, maknanya ulama-ulama dulu, ulama-ulama lama dulu, bukan yang al-muhdatsin, bukan yang al-mu'asirin, tapi yang al-qudama, jamak kepada al-qadim, maknanya hak lama. Okey, ulama-ulama yang dulu, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu faham. Okey, darsas sarfi, dia faham ilmu saraf ni. Okey, fahman sahihan, dengan satu fahaman yang betul. Kenapa Dr. Abdul Ar-Rajihi kata gitu? Sebab apa? Sebab dia kata hina ja'aluhu, ketika mana mereka, iaitu ulama-ulama yang dulu tu, ja'aluhu ma'an nahwi ilman wahidan. Ulama-ulama yang dulu tu menjadikannya, hu tu balik ke mana? Balik kepada darsas sarfi, ilmas sarfi tu, pelajaran saraf tu. Ja'aluhu ma'an nahwi, bersama dengan ilmu nahwu, dia jadikan apa? Ilman wahidan. Satu ilmu yang satu, mana sekali. Okey? Ilman wahidan tu maf'ul sani kepada ja'alu dah. Ja'aluhu, hu tu maf'ul awal kan? Okey. Jadi maksud ayat ni Dr. Abdul Ar-Rajihi kata, okey, ulama-ulama kita yang terdahulu, mereka ni faham ilmu nahwu, ilmu saraf ni faham betul. Faham dengan kefahaman yang betul. Dari sudut apa? Apabila mereka menjadikan ilmu saraf ni sekali dengan ilmu nahwu. Bila buat kitab, sekali dengan kitab nahwu. Okey. Masa perekat dulu. Okey. Au hina asyara ba'duhum, atau ketika mana sebahagian daripada mereka, asyara ba'duhum, sebahagian daripada mereka, asyara
ila asyara sini betul lah daripada segi terjemahan harfiah dia tu tunjuk. Tapi sini kita kata kita faham okey dia khabar lah, menegaskan ke, dia khabar ke, dia royak ke, dia bagi tahu ke, dia maklum ke, ada okey. Bahawa apa? Kepada apa dia maklum, dia bagi tahu pada apa? Ila darurati dirasatihi, bahawa perlunya darurati dirasatihi, perlu belajar. Au hina asyara ba'duhum ila darurati dirasatihi. Ketika mana sebahagian daripada mereka, ba'duhum, hum tu balik kepada al-qudama, hum balik kepada al-qudama, asyara ila apa? Darurati. Darurah ni perlu. Dirasatihi, mempelajarinya. Nya tu balik kepada darsas sarfi. Qablan nahwi, sebelum belajar ilmu nahwu. So di sini kita nampak di sini fahman sahihan tu ada dua benda. Fahman sahihan tu. Okey. Yang pertama, ja'alun nahwi, ja'alus sarfi ma'an nahwi, satu. Yang kedua, an yudrasa, kita kata darsus sarfi qabla darsi nahwi. Apa dia? Yang pertama, nahwu dengan saraf tu sekali, satu ilmu je. Dan yang kedua, kena belajar saraf dulu, baru belajar nahwu. Faham okey. Baik, dari segi baris dia saya baca semula. Falaqad fahimal qudama'u darsas sarfi fahman sahihan hina ja'aluhu ma'an nahwi ilman wahidan aw hina asyara ba'duhum ila darurati dirasatihi qabla nahwi. Okey, bila kita baca kitab ni kita kena clear, kan, confirm apa ni dhamir tu balik ke mana. Home balik ke siapa, who balik ke mana. Apa kita kena clear. Lepas tu kalau orang belajar pondok dan sebagainya, memang dia dhabit betul-betul tu. Sebab kalau kita salah je balik dhamir tu, domainnya tu bukan balik ke, sebelum ni balik ke tempat lain, kalau salah, maka akan menyebabkan mungkin akan silap faham. Okey, baik. So, yang kata apa, darurati dirasatihi tadi, qabla nahwi tu, dia sebut sandaran di situ, dia sebut sumber dia. Apa dia? Ala ma qarrara Abul Fathi Ibnu Jinniyin fi syarhihi ala tasrifi Abi Uthman. Ini yang saya cerita tadi. Tasrif Abi Uthman ni nama kitab At-Tasrif, dikarang oleh Abu Uthman Al-Mazini tadi. Saya cerita kat awal mukaddimah tadi. Maka Abul Fathi Ibnu Jinni dia karang satu kitab, nama dia tadi apa? Al-Munsif, kan? Al-Munsif. Ibnu Jinni ni dia meninggal tahun berapa Ibnu Jinni. Ibnu Jinni. Tak ingat je. Dah ni. Okey, dia meninggal tahun 392. Tahun 392. Tulis Ibnu Jinni dia meninggal tahun 392. Okay. 392 ni dia kurung ke berapa? Kurung keempat dah. Apabila tahun tu 300, maka kurung dia kurung keempat. Kan Ustaz pernah sebut dalam kelas dulu kan, Ustaz bagi satu kaedah untuk mudah awak cepat ingat kan. Okey, kadang-kadang kita kurung ke berapa pun tukar sama dengan tahun kan. Tahun 392 dia meninggal. Maka kurung dia sebab dia tahun 3 kan, start kepala 3, maka kurung dia kurung keempat. Okey, tahun 450 Hijrah, kurung ke berapa? Kurung ke-5 kan. Gitulah. Okey, Abu Uthman ni dia meninggal pada tahun 247 Hijrah. 247 maknanya kurung ke-3 kan. 247. Tu dia dah. Kadang-kadang tarikh ulama mati tu penting Okey, kita kadang belajar secara ulama pun kita kena tulis atau ingat. Okey.
Ustaz dah sebut tadi, Ustaz terlupa. Sekarang ni Ustaz teringat, Ustaz sebut lalu. Okey. So balik semula. So kitab Tasrif Abi Uthman tadi disyarah oleh Abul Fath Ibnu Jinni. So kalau orang tanya, okey, siapa yang kata kena belajar sorah dulu baru belajar nahwu? Siapa dia? Kita boleh ambil point sini. Iaitu Ibnu Jinni dalam kitab dia Al-Munsif, yang mana kitab tu dikarang syarah kepada kitab At-Tasrif karangan Abu Uthman Al-Mazini. Okey. Boleh. Baik. Tapi ghaira anna. Bila ada ghaira anna tu dia istidrak tu dah. Ghaira anna tu dia istidrak. Okey. Akan tetapi dia ada buah selepas akan tetapi itulah dah yang kita nak tahu tu dah. Mula-mula ni okey gini fakta, lepas tu tetapi lepas tetapi tu kena bagi perhatian dah. Okey. Baik, apa dia kata? Okey, saya baca dulu. Ghaira annal kutubal qadimata allati afradaha ashabuha lis-sarfi imtala'at bikathirin minal furudi wat-tamrinati allati yablughu ba'duha darajatal hiyali wal alghazi. Okey. Ghaira annal kutubal qadimata. Okey, tapi dia kata kitab-kitab lama ni, kitab-kitab lama yang apa, yang allati afradaha ashabuha. Okey, allati muannas kan, afradaha, tu balik pada allati, balik pada kitab jelah, ashabuha, tu pun balik pada kitab al-qadimah itulah. Akan tetapi kitab-kitab lama tadi yang afradaha ashabuha, tuan kitab tu afradaha di sini kita terjemah maknanya dia asing lah, dia asing dengan ilmu nahwu. Okey. Kan macam saya cerita tadi kan, Abu Uthman Al-Mazini tu kan, dia buat kitab At-Tasrif tu memang dia asing daripada ilmu nahwu tu. Sedangkan Sibawai sebelum tu, Sibawai di dalam Alkitab tu dia gabung, dia cerita belaka, nahwu ada, sorah ada. Buku-buku gitu yang macam kitab Tasrif apa semua tu, afradaha ashabuha lis-sarfi, okey, apa dia? Imtala'at, dipenuhi oleh, maknanya banyak dalam tu apa dia? Bikathirin minal furudi wat tamrinat. Dipenuhi dengan banyaknya al-furud wat tamrinat. Okey. At-tamrinat okey, semua tahulah tamrin kan. Okey. Tapi al-furud ni apa? Okey, al-furud ni kalau kita tengok, kalau kita rujuk kamus, al-furud ni dia ada dua makna. Okey. Dia boleh mari juga dengan makna at-tamrinat tu juga. Contoh kita kata anjaztu, kita kata apa? Kita kata anjaztu fardan. Kata anjaztu fardan madrasiyan. Contohnya anjaztu fardan madrasiyan. Maksud fardan tu yang mana dia mufrad kepada kalimah furud ni, maksud dia adalah anjaztu tamrinan ataupun wajiban. Boleh juga. Ataupun al-furud juga dia boleh mari dengan makna iftirad tu. Ihtimal. Ihtimal kan? Contoh kita buat ayat, kita kata ala fardi hudurika ilal fasli. Okey, bla bla bla, samalah ayat tu dah. Okey, maknanya kalau kita kita kata ala fardi hudurika ilal fasli. Okey, maknanya kalulah kita andaikan, kita ihtimalkan yang mu mari ke kelas, maka kena buat gini. So tu pun mari, al-fardu pun juga mari dengan makna al-iftirad ataupun al-ihtimal tadi. Okey, kita rujuk pada kamus. Okey. Jadi sini kalau boleh jadi tamrin juga, ataupun boleh jadi al-iftirad ataupun ihtimal dengan maksud kadang-kadang dalam kitab lama ni dia banyak andaian, dia andaikan. Okey, kalulah kaedah kaedah contohnya begini, maka kaedahnya begini. Kalulah begini, dia banyak wakalu tu banyak.
Okey. Macam kalau kita baca kitab fiqh kan. Kita baca kitab fiqh kadang ada banyak kan ustaz pernahlah mana ada kawan-kawan dalam bidang fiqh bercakap. Dia kata ada dalam kitab-kitab fiqh, contohnya dalam kitab fiqh mazhab Hanafi katanya. Dia banyak jenis iftiradi, andai. Dia andaikan hukum tu kan. Andainya kalau begini sampai kadang-kadang masalah tu nampak macam macam pelik je benda tu akan berlaku, tapi dalam kitab ada sebut. Bahkan terbukti bahawa apa yang disebut dalam kitab tu, andaian tu kadang bukan berlaku pada zaman tu, dia berlaku pada zaman kita ni. Tapi dalam kitab tu sebut dah andaian tu. So al-furud ni maknanya andaian tu lah. Maknanya dalam kitab Dr. Abdul Razak sebut bahawa dalam kitab Sarah pun ada juga. Wallahu a'lam apa contoh dia tu, kita kena rujuklah kitab tu dah. Tapi dia mendakwa, dia bagi tahu bahawa kitab-kitab Sarah lama ni dia banyak benda-benda ni. Al-furud wat tamrinat. Sehingga kan allati yablu ba'duha, sebahagian daripada al-furud wat tamrinat ni, ba'duha, hak tu balik kepada al-furud wat tamrinat, dia sampai kepada yablu, sampai kepada darajah peringkat al-hiyali wal alghas. Apa dia? Hilah dan juga teka-teki. Maknanya sampai kepada peringkat teka-teki. Lagu mana? Wallahu a'lam. Ini kita kena buka kitab Sarah. Kita memang ada, kalau kita cari dalam Google memang ada buku-buku ataupun buku-buku lah yang cerita pasal al-alghas ni dalam an-nahwu was-sarf. Bahkan Ibn Hisham, saya ada kitab tu satu tapi duduk dekat pencabar, dekat bilik dekat BK. Buku tu saya beli masa belajar dulu, di jalan kat kedai buku, jumpa satu buku yang dikarang oleh Ibn Hisham pasal al-alghas dalam nahwu. Dalam nahwu. Mana ada tahap tu banyak ulama kita dia boleh buat teka-teki ni. Bahkan teka-teki dalam fiqh pun ada kan? Teka-teki dalam fiqh kan? Pernah dengar satu teka-teki dalam fiqh ni, ustaz-ustaz kawan-kawan ustaz yang dalam fiqh lah yang sebut. Apa dia satu ibadat yang apabila kita buat ibadat tu orang lain semua tak boleh buat. Hatta raja, hatta siapa-siapa pun tak boleh buat. Satu ibadat bila kita buat je, maka semua orang tak boleh buat. Di seluruh dunia tak boleh buat ibadat tu. Even raja ke siapa ke pemimpin ke siapa ke ulama mana hebat sekali mana, setara mana pun, bila kita buat maka dia tak boleh buat. Siapa boleh jawab? Jawab dalam ruangan komen. Teka-teki kan? Al-alghaz. Siapa boleh jawab? Okey. Lepas ni Ustaz bagi jawapan. Okey, saya nak pergi ayat ni. Okey. Mimma, yaj'aluha asiratal fahmi min nahiyatin wa mashkukan fi jadwaha min nahiyatin ukhra. Okey. Mimma yaj'aluha, yang mana banyaknya al-furud wa tamrinat tadi tu, allati yablughu ba'daha darajatal hiyali wal alghas tu, dia yaj'aluha, menjadikannya asiratal fahmi min nahiyah. Ha tu balik ke mana? Ha tu balik kepada al-kutub al-qadimah tadi. Ha tu tulis tanda molek, yaj'aluha tu balik kepada al-kutub al-qadimah. Menjadikan kitab tu yang ditulis tu asiratal fahmi. Ni boleh guna dah. Ni boleh guna ni asiratal fahmi ni ataupun asiral fahmi. Mana orang yang belajar bahasa Arab kadang-kadang awak garis, lepas tu awak tulis, awak guna di dalam percakapan awak guna di dalam insya awak dan sebagainya. Kita tiru ayat dia tu, asiratal fahmi. Kita boleh kata al-fahmu yakni sa' dan sebagainya. Kita gunalah bentuk ni asiratal fahmi. Kenapa asirah? Sebab muannas kan, al-kitab al-kutub tadi kan. Kalau muzakkar asiral fahmi. Maknanya apa? Susah nak faham. Susah nak faham. Asirah tu makna sa'bah lah, susah. Okey. Min nahiyah. Min jihah, maknanya dari satu sudut. Okey. Wa mashkukan. Mashkuk pula. Mashkuk tu apa? Maksudnya mashkuk tu awak tulis makna dia dipersoal. Dipersoal. Mashkuk sini. Lebih tepat terjemahan dia dipersoal. Okey. Dipersoal apa dia? Fi jadwaha. Jadual bukan jadual. Jadual. Jadual maksud dia faidah.
faidah ataupun manfaat. Tulis ya, faidah ataupun manfaat. Okey, wa mashkukan fi jadwaha ay mashkukan fi faidatiha ataupun fi manfaatiha min nahiyatin ukhra, dari sudut yang lain. Okey. So apa kritikan almarhum Dr. Abdul Ar-Rajihi? Kritikan dia kata buku-buku lama ni, dia banyak perkara-perkara ni, yang perkara-perkara yang menyebabkan kadang buku tu susah nak faham. Okey. Dan kadang-kadang dari sudut manfaat dia tu tidak seberapa. Mungkin sini manfaat dia daripada sudut tatbik lah kot. Dan kita faham bahawa dengan sebab kritikan-kritikan ni lah, dia tengok ni lah, maka dia mengarang kitab dia ni At-Tatbiku Sarfi lah. Faham dah? Okey. So malam ni satu program ni ialah sempat pukul 10.30 dah. Tapi saya akan baca sekali lagi dah. Takut ada orang yang tak sempat tulis baris tadi. Okay, saya baca semula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Falaqad fahimal qudama'u darsas sarfi fahman sahihan hina ja'aluhu ma'an nahwi ilman wahidan. أو حين أشار بعضهم إلى ضرورة دراسته قبل النحو على ما قرر أبو الفتح بن جني في شرحه على تصريف أبي عثمان. غير أن الكتب القديمة التي أفردها أصحابها للصرف امتلأت بكثير من الفروض والتمرينات التي يبلغ بعضها درجة الحيل والألغاز مما يجعلها عسيرة الفهم من ناحية ومشكوكا في جدواها من ناحية أخرى. Wallahu a'lam. Untuk malam ni. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Kalau ada soalan boleh tanya sekejap. Ustaz tunggu 2-3 minit. Okey. Baik, jawapan kepada soalan teka-teki fiqh tadi. Jawapan dia ialah cium Hajarul Aswad. Betul tak? Bila awak dapat cium Hajarul Aswad kan, ada tak orang lain yang pada masa tu boleh buat juga ibadat tu? Boleh tak? Tak boleh kan? Cium Hajarul Aswad lah. Raja ke ulama ke siapa-siapa tak boleh. Memang awak saja di dunia pada masa itu yang buat ibadat tu. Mencium Hajarul Aswad. Kan dia muat untuk seorang je kan? Kau boleh cium dua orang? Tak boleh kan? Nak cium seorang tu pun rezeki lah kalau boleh tak? Orang yang boleh buat haji tahun ni, memang Masya Allah. Rezeki dia lah boleh cium Hajarul Aswad tu banyak kali lah kot. Tak ada orang nak berebut. Okey, ada soalan tak? Dalam Facebook. Okey, saya cuba scroll yang soalan-soalan yang tadi, yang sebelum yang di awal-awal tadi. Okey. Saya rasa ada tadi soalan tanya penulis yang sama tadi kan. Okey, saya dah jawab dah tadi. Kemudian kita at-tatbiq an-nahwi. Okey, ada satu soalan tadi siapa Ibnu Jinni tu Habibna Al-Fadil Al-Ustaz Nazmi Taufiq, masya-Allah, sahibi wa sadiqi ni. Okey, dia kata Ibnu Jinni tu anak jin ke? Bukan, dia orang daripada Gompok Jin. Nisbatan ila qaryah Gompok Jin belakang Yuniza. Okey. Cuma ayah dia tu memang nama gitulah dalam surat beranak dia. Okey. Siapa? Ada soalan? Tak ada okey. Okey. So saya rasa cukuplah setakat ni perkongsian saya pada malam ni. So semoga Allah Subhanahu Wa Taala catat pertemuan kita pada malam ini sebagai kita kata amalan soleh kita menuntut ilmu, dan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan semoga Allah memberkati usaha kita. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Jadi setakat itu kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.
Okey, ada satu soalan ni, kejap. Kejap Okey. Ustaz, kat perkataan ja'alu tu, perenggan satu, kenapa alifnya tak ada? Perenggan satu, mana. Okey, ja'aluhu tu, mana tadi? Okey. Mana? Bagi, berapa tak jumpa ni. Ja'aluhu, mana dia? Ja'aluhu tu, sebab dia diidhafahkan kepada hu tu. Sebab okey, dia ja'aluhu tu kan, sebab apa tak ada alif? Sebab dia masa tu dia dalam dia idhafah pula, bukan idhafah tu, dia apa, sebab ada hu nya maf'ulun bih dia tu, sebab ada maf'ulun bih hu tu. Kalau tak ada hu tu, tak ada dhamir hak tu, adalah alif tu, adalah alif. Tapi situ sebab dia apa ni, ada maf'ulun bih hak tu, maka alif tak ada lah. Okey, alif tu tak ada. So hina ja'aluhu. Okey, dah cukup sangat tu. Okey, kita jumpa semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.